Jadi kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Bukan sambung yang semalam di Ulu Kelang. Yang semalam tu salah baca. Waktu bila kita tanya muka surat, biar betul. Dia orang bagi tahu muka surat yang baca dah. Tapi tak ada masalah. Lain kali kita harap kalau bila kita kampung muka surat dan baris biar betul. Boleh tak buat satu jawatan kuasa yang akan menentukan benda tu betul? Sebab banyak kali dah salah. Benda yang baca pula. Pasal orang dulu-dulu dia karang kitab. Lagi hebat ulama kita nak tanda dah betul dah. Jadi pada malam ni hak sepatutnya muka surat berapa? Kalau kitab Jawi ni. Jangan salah pula. Katuk pada ni. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutu engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat fardu takdir ni, wak lolok kata, niscaya batal segala amal ibadat engkau, dan niscaya adalah engkau dari sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Ayat ini dibawa datang pada kita malam ni supaya kita benarkan ibadat kita biarlah kerana Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, iaitu segala amal ibadat kita, kebajikan kita, jangan kerana lain, biar kerana Allah. Dalam ayat ni kalau Nabi pun mana tidak kerana Allah, tidak diterima. Apatah kita ni umat Nabi. Jadi kesimpulan yang kita buat iaitulah teruskan amalan. Jangan kita berasa duka cita kalau kita ada banyak silap dengan amalan kita hak lepas-lepas. Dan memang kita ni hak banyak silap. Hak kita boleh buat comel bagi yang zahir. Kita boleh beli jubah gini, bayar 100 riyal buat balik jubah. Kita boleh beli piyah. Tapi biarlah hak dalam tu comel kerana Allah. Bila kerana Allah, pakai seluar jin pun Allah terima. Kalau kerana Allah, semayang pakai baju kok, tak pakai jubah, tak pernah pakai baju Melayu seumur hidup, baju t-shirt tu semayang. Tapi kerana Allah, hak tu hak paling mustahak. Sebab itulah manusia dia tengok amalan kita hak zahir, Allah tengok hati-hati kita. Baca semua dah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat akan rupa parah kamu dan tubuh badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum aw kama qala. Allah melihat akan hati-hati kamu dan melihat akan amalan-amalan kamu. Hadis ni dia bukan beritahu pada kita Allah tak tengok zahir. Tapi hadis ni menceritakan maksudnya Allah tidak saja melihat zahir kamu. Bukan Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati saja. Tak, Allah tengok zahir dan batin kamu. Zahir kita ni biar molek, batin kita biar molek. Makna syariat dan hakikat. Jangan kita zahir saja. Sebab zahir ni orang tengok, maka kita semayang molek Allahu Akbar. Hati teringat, tak tutup pula cermin kereta kalau hujan masuk air kayak gini. Jadi manusia nampak tak tu? Tak nampak. Allah tengok. Yang zuru ila qulubikum, Allah lihat. Maka rugilah kita. Kerana yang kita tengok ni, yang kita tunjuk ni hak comel, manusia nampak. Manusia hanya boleh kata, oh bagus, oh kelas, oh molek.
oh lebar, oh warok, oh comel. Hak tu tak boleh tolong kita akhirat. Faham? Sebab tu jaga etik hak Allah tengok. Neh? Dah ada setengah orang dia ambil hadis ni, dia kata tak apa zahir lagu-lagu mana pun, batin penting. Patut I tak pakai tudung tapi hati I baik. Buah ni tu baik daripada hadis ni. Nampak? Dah betul. Zahir pun hukum, batin pun hukum. Maka hakimnya tuang punya hukum adalah Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada hukum syarak, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Nah, jadi mitok-mitok lah. Biarlah kerana Allah, semayang kerana Allah, bang kerana Allah, ngajar kerana Allah, mendengar kerana Allah, berjuang kerana Allah. Nak gua ni munyuk agak ni. Tak agak. Apa? Allah ngundi, tak agak. Tidak kerana Allah. Bila kita kerana Allah, kita telah buat kerja-kerja yang Allah suruh, tak ada kesedihan lagi. Nak sedih apa lagi? Orang yang taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Faham? Bukan kita ni akan menang dah. Menang ni sebenar dia. Menang ni taat Allah Rasul. Siapa taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Jadi kalau kita jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat kita, jaga haji kita, jaga aurat kita, menang lagi. Menang dah. Walaupun ngundi kalah. Ni bukan kita nak cerita politik, nak faham. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah dalam Quran, barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Faza ni fi'il madhi. Betul tak, Imam? Maknanya dia telah menang. Kalimah yang menunjukkan kejadian yang telah berlaku tu fi'il madhi. Tidak yafuzu, faqad yafuzu, boleh tahan kira. Tak, faqad faza. Faqad tu duduk jawabnya dia telah menang. Nampak? Jadi kalau kita taat Allah, menang dah. Oh tu menang kau ni, pilihan raya lambat lagi. Jangan kait pilihan raya. Siapa taat Allah taat Rasul, faqad faza, dia telah menang. Menang mana? Menang tipis, menang satu undi. Dah, fauzan azima, akan sebagai menang besar. Allahu Rabbi. Jadi malam ni kita menang tak? Menang lah, pasal kita taat perintah Allah. Boleh tunang solat maghrib. Ramai mana orang yang kalah di luar sana, dia tak berjaya menunaikan solat maghrib. Kalah ke menang? Itu masalah. Dah? Jadi Allah akan tanya kita membuat ke tak? Allah tak tanya kita mau menang ke kalah. Bila kita buat perintah Allah, maka orang tu telah menang. Orang yang derhaka kepada Allah, dia kalah dulu, kini dan selamanya. Pastikan diri kita di pihak yang menang, yang dalam ayat ni kata faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya telah menang, akan sebagai menang yang sangat hebat, menang besar, menang banyak. Menang lagu mana? Dapat syurga Allah. Dah? Nak syurga, 4 perkara ulama buat. Syarat. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. Ulama kerja dia duduk kaji benda gini. Bila kaji-kaji, buat rumusan supaya manusia ikut kajian dia, selamat di akhirat. Tu ulama. Dia tak kaji maknanya tujuan untuk mana kalau buat gini boleh fitih banyak, ulama kata. Tu bukan kerja ulama. Tu kerja pakar ekonomi. Jadi digariskan 4. Yang pertama, beriman. Nak syurga mesti beriman. Kalau bukan Islam, tidak beriman, tak dapat syurga. Walaupun minat nak masuk syurga. Orang yang kuat nak masuk syurga, Yahudi Nasara. Siapa dia balah. Bila orang Nasara lalu, Yahudi kata, weh, dia jelek. Orang Nasara tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Orang Kristian pula jawab, dia tak mung Kristian masuk syurga, Yahudi tak masuk. Rasulullah jawab,
Dua-dua tak masuk syurga. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak beriman. Jadi orang paderi ke, orang rahib ke apa, dia duduk mengajar tentang syurga tu, dia sendiri tak dapat syurga. Sebab dia sebenarnya tidak beriman. Allah kalau paderi duduk daripada kecil, duduk di gereja, kerja mengajar. Jarang kita jumpa paderi naik buang musim, nak main roller skate paderi. Tak ada masa, dia mengajar. Orang mari dengar, buka kitab Injil, perang sarah. Nak matlamat dia, biar dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Nak dapat diri tu masuk syurga tak? Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni, boleh kata? Boleh. Kita ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata dengan wahyu, selain daripada Islam tidak akan ada syurga bagi mereka itu. Kalau orang putih, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Sampai balok, sampai buat lagu. Kalau lagu tersebut tentang heaven, dalam lagu-lagu orang putih banyak tak? Oh, banyaklah heaven. Katanya Al-Fadhil Eric Clapton, knock onto the heaven door. Dia pukul, dia ketuk pintu syurga, maknanya nak suruh Tuhan buka, dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar yakin gitu. Maka yang pertama, iaitulah iman. Yang kedua, dengan ilmu. Dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah. Maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang betul. Tanpa ilmu, rosak segala amalan kita. Tak usah kata semayang, zakat, haji. Kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk paku. Tak pandai gaji, tak putus kayu. Tak pandai maknanya kita nak masak, tak jadi masakan. Maka begitulah. Kalau kita nak akhirat, adalah ilmu. Nak dunia, kena ada ilmu. Man arada bid dunya fa alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, siapa nak berjaya dalam dunia, maka kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak tak ada kira. Allah tak tanya kita, "Gimana mu belajar itu sampai tak jadi ustaz?" Tak. "Gimana mu belajar tak jadi ulama?" Tak. Belajar ikut qada yang Allah beri kepada kita. Walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah semayang dia. Kerana dia tu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun, sah dah semayang walaupun ghairi magdu, pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mu tak pandai belajar Ramadan. Tak apa. Sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah. Dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran, masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal. Jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab jelah, duduk dalam robok. Balik ngaji, sewa trailer, buat balik kitab. Lepas tu susun, pakat beli robok tepah. Belakang ni hadis 600 biji. Ni tafsir 800. Ni pula fiqh penuh bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada kita. Biar kita jadi berjalan, kita jadi kutub kanah yang bergerak. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali, ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Kerana lain, bila kerana lain, lengah saja kita. Lengah saja kita buat amal.
Kalau hak jenis mana bayar zakat sampai beribu-ribu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk kat orang, nak tak ada pahala. Sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda hak kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak paling komang sekali lah. Orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai ujung Yaman. Allah, besar. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar tu? Tak ada. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Besar. Tu hak paling komang sekali masuk syurga. Dah kalau Tok Imam tak tahu, Tok Imam, Tok Bilal, tak, ulama-ulama wali Allah, masa tu hak kita nak. Biarlah sikit ke banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Dah setang dah bila kita semayang dia mari kaca supaya kita niat kerana lain. Jangan marah. Tu tugas dia. Macam polis kot, dia tahan tengah jalan, kita naik kereta dia, berhenti. Tahan pula ni, tak ada kerja ke apa. Dia ada kerja lah tu, dia tahan. Sebab apa? Dia nak suruh kereta lek ni lalu, jam parak sangat, mu berhenti lah dulu. Bukan dia duduk saja. Jadi kita pergi marah tak boleh. Syaitan jangan marah, tapi kita lawan dia dan minta berlindung dengan dia. Dia pun ni dia kacau sama kerja dia. Tugas dia. La'uwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah dengan nama-Mu ya Allah yang telah menjadikan aku dengan kebesaran-Mu, aku akan ganggu segala hamba-hamba-Mu. Tu janji dah. Lepas tu dia jalan tugas setan. Tak ada setan bila kita semayang, kita buat ibadat ke, setan mari nak kacau kita. Dah setan kata, malah kacau, aku bahar roti canai tu. Dah, dia kerja kuat dia. Bila belum semayang, dia kata jangan semayang. Bila kita semayang dah, dia mari kacau pula. Habis semayang, dia kata bagus mu tadi. Nak banding orang lain semayang mu, bagus ke. Tamak ninohnya kemah keming apa semua tak. Dia nak suruh kita punah juga. Allahu Akbar, lillahi rabbil alamin. Okey dah. Dia masuk pula masa kita baca doa iftitah. Mu rokok molek sikit ni. Pasal apa? Tok tua mu ada sebelah tu. Faham? Biar nampak warak sikit. Rokok lama macam tok kenali gitu. Maka kita pun ikut. Habis masuk dalam buka jala syaitan. Tunjuk ibadat kita kepada orang lain. Tak usah heran ke dia. Kerja dia ganggu kita, kita teruskan kerja kita. Ingat Allah, 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 maka selamatlah kita. Faham? Tu imam kat takbir, Allahu Akbar, semayang isyak, mayang isya waktu kena panggil. Lepas Fatihah lagi nak baca kuliah. Sebab apa? Makmum 3 orang je belakang. Dah 3 buah bah rombongan berhenti. Naik 130 orang duduk belakang. Syaitan pun jolok, tokan kuliah bawah. Ramai belakang tu bawah. Ali Imran sekali ayat 80. Tu gangguan dia. Dia nampak dengan ibadat dia jolok kita. Faham? Kita pun ikut ke dia. Beres apa? Tarik lalu. Nampak? Bukan imam sini, imam lain. Afrika Selatan tu belakang. Dak ni cerita contoh. Dia tahu dia main kita. Kerja dia, tak perlu kita piket, kita demonstrasi, kita berarak, buat spanduk, buat banner tulis kami benci syaitan. Daya. Dia tak layang pun. Kerja dia, siapa kita kiamat, dia ganggu kita sama. Kita lawan dia. Jangan turut, kata dia. Jangan ikut. Dia akan kona kita sama ada berupa dengan rupa maksiat atau rupa akhirat, tetapi maksudnya maksiat kepada Allah.
Walaupun dengan haji, dengan semayang, dengan zakat, dengan ngajar, dengan ngaji, dia nak jolok kat kita supaya kita lari. Tidak ada lillah. Bila tidak ada lillah, tidak ada balasan syurga kepada kita, kerana kita tak ada pahala. Jadi jaga-jaga baik. Dalam ayat ni, kalau nabi-nabi tidak ikhlas, tak ada pahala. Tak usah kata kita, tapi para nabi, para rasul maksum. Mereka tidak ada riak. Ikhlas mereka kepada Allah. Yang riak umat Nabi. Tapi dalam ayat ini buat contoh. Kalau Nabi pun tidak ikhlas, tidak ada pahala amal, apatah lagi kita ni yang bukan Nabi, yang bukan para sahabat dan seumpama. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia lepas mayang, dia menangis kerana dia takut amalan dia tidak diterima. Kita lepas buat ibadat berasa bangga kepada orang hebat. Orang tengok ramai aku hebat. Tak, jangan. Dia mari kacau. Jadikanlah amalan kita ni macam najis kita. Tak? Dan jadikanlah maknanya segala kesalahan kita kepada Allah seperti benda yang sentiasa ada di depan mata. Jangan ingat kebajikan kita, amalan kita. Tak? Buat macam najis, kata ulama-ulama. Kalau kita pergi berok sungai, nak masa najis jatuh dalam air, kita tinggal gitu kita dah ambil gambar pun tata ke najis kita, atau ikut ke motosikal. Pasal apa mu ikut najis aku lalu ke atas air, nak tengok, nak lambat. Faham? Tak payah. Itulah amalan baik kita. Bila kita bersedekah, macam kita tak pernah sedekah. Bila kita buat amal, kita anggap kita orang tidak ada amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang selamat. Nampak? Dan firman-Nya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya berkata olehmu wahai Rasulullah, bahasanya semayangku dan menyembelih aku dan hidupku dan matiku tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam. Allahu Rabbi. Sebab itulah semuanya kita simpulkan dalam la ilaha illallah, kalimah zikir yang paling hebat. Nabi SAW berkata, sebaik-baik zikir yang aku sebut dan yang Nabi-Nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Nah, ini juga yang diperdengarkan bila kita baru beranak dalam kalimah azam pada budak-budak yang baru lahir. Ini juga yang Nabi pesan supaya diajar kepada orang yang nak mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bapa hebat sangat, ya. Maksud kalimah ini semuanya Allah saja. Apa saja Allah. Sebutlah yang menjadikan Allah, yang kita berharap Allah, yang menghidup Allah. Dia batu kita nafi la ilaha, tiada dah Tuhan. Tuhan mana tak ada. Tuhan yang seperti Allah tak ada dah, melainkan Allah satu saja, ketunggalan. Dipanggil agama tauhid, agama wahid, agama wahdaniyah, iaitu satu saja, tidak banyak. Maka bukan saja Allah yang menjadikan alam, maka kita juga segala amal kerana mu saja, bukan kerana kerajaan, bukan kerana majikan, bukan kerana mak ayah kita, bukan kerana apa. Tak, semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 2 rakaat saja Allah terima semayang kita, maka kita akan tidak dapat disentuh lagi oleh api neraka di akhirat nanti. 2 rakaat saja. Bayang murahnya Allah Taala. Nah, dalam banyak kita duduk semayang daripada balik sampai ke mati, 2 rakaat saja Allah terima semayang kita, maka telah menjadi perisai daripada api neraka. Nah, biarlah nak dapat 2 rakaat sekurang-kurang ni ada lillahi rabbil alamin. Batu ingat semua sebelum akad takbir, ingat aku semayang ni kerana-Mu ya Allah, bukan kerana lain. Barulah kita masuk Allahu Akbar. Tak, yang disebut oleh ulama-ulama fiqh, kena betul sebutan, kena niat molek, kena diri betul biar comel. Tu hak bagian fiqh. Ingat hak bagian hakikat mula-mula. Belum takbir, aku semayang ni kerana-Mu ya Allah. Mari syaitan kaca, tidak layan. Teruskan semayang dengan gangguan-gangguan syaitan. Itulah mujahadah
kita berperang dengan syaitan dalam semayang, balasannya syurga juga. Tak usah berduka cita. Maka semuanya biar kerana Allah. Kenapa disyariatkan doa iftitah ni dalam semayang? Di antaranya kerana ada ayat ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab dipilih bacaan dalam semayang mula daripada takbir sampai ke salam, bukan saja-saja ada maksud yang tersirat, ada faedah yang sangat besar. Di antara faedahnya, ulama kata supaya kita menghayati makna bacaan di luar semayang, bukan dalam semayang, di luar semayang. Dalam semayang kita tupu kerja semayang sambil mulut membaca inna salati wa nusuki sampai habis. Di luar semayang kita hayati. Benda makna hayati, kita hidupkan balik apa hak kita baca tadi lepas kita salam. Batu kita ditarbiah dalam semayang bahawasanya kita kena kata, semayang aku, ibadat aku, segala-galanya hidup dan mati kerana-Mu ya Allah. Bukan untuk tajwid saja betul, bukan nak tengok bertimak saja betul, bukan nak wakaf saja betul. Itu peraturan syarak. Nah, maksudnya lepas semayang nanti janganlah mu ada lagi kerana lain. Nak mu keluar daripada masjid kat gini, keluar pada surau madrasah, ingat mu kata dah tadi segala-galanya kerana Allah. Maka hidupkan benda tu dalam kehidupan, semuanya kerana Allah. Kalau kita buat gitu, maka semayang dia menjadi kursus yang berjaya. Nampak? Telah mentarbiah diri. Jangan kita duduk peting, baca saja biar betul, keluar pada semayang inna salati wa nusuki lid dunya lil puluh dan sebagainya. Tujuan untuk kita hidupkan bacaan kita dalam kehidupan. Bermula dengan takbir Allahu Akbar lagi. Ulama' kata, bila kita keluar daripada semayang, kita keluar daripada masjid, kita nampak tingginya bangunan, hebatnya jabatan tu jabatan ni, macam-macam orang kuasa dan sebagainya. Aku semayang dah tadi, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ad-dunya asra, dunia kecil belaka. Kalau gitu orang ni berjaya dengan takbiratul ihram ni. Sebab supaya kita bawa Allah maha besar bukan dalam semayang, dalam kehidupan kita. Dan Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Kita kurang sangat dapat maknanya belanja, kurang ekonomi, kedai kita tak berapa laku. Tak ada pelik, aku baca dah dalam takbir kan, Allah maha besar. Bila Allah maha besar, bila-bila masa dia boleh senangkan aku. Hari ni belum lagi, esok kemungkinan aku jadi senang. Apa? Allah maha besar. Ini semayang yang berjaya. Nampak? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Artinya apabila berkehendak engkau akan meminta sesuatu, maka minta olehmu akan Allah. Dan bila berkehendak engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Baik, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, kalau kita nak minta dengan Allah, kalau nak minta tolong dengan Allah, benda maknanya ini makna hakikat. Dan kalau kita minta dengan manusia, syirik jaga baik, dengar molek. Maksudnya kita boleh minta dengan makhluk, kita boleh minta tolong dengan manusia, tetapi yang sebenarnya yang mampu menunaikan minta kita hanya Allah Ta'ala, orang lain tak mampu. Faham? Sebab tu bila kita sakit, esok nak pergi hospital, fasta'in billah, fas'alillah. Faham? Esok kita minta tolong dengan doktor, malam ni minta tolong dengan Allah. Faham? Tu baru betul. Jangan kita minta tolong dengan manusia saja, lupa nak minta dengan Allah. Sakit ni, esok nak pergi klinik, esok nak pergi hospital, maka fasta'in billah, minta dengan Allah dulu, kerana dialah yang boleh menyelamatkan kita, menyihatkan kita. Esok minta dengan manusia,
Minta dengan manusia, minta apa? Minta dia bagi obat. Jangan minta dia sembuh, kerana manusia tak boleh menyembuh. Dan yang kita minta semalam dengan Allah, minta kesembuhan, kerana Allah lah yang hanya yushfi, yang boleh memberi sembuh. Lepas tu kena belajar. Bila kita tak belajar, tak tahu. Bila tak tahu, salah pegangan, salah akidah, menyebabkan kita rosak. Faham? Nak minta dengan makhluk boleh. Benda yang makhluk boleh buat. Benda yang makhluk tak boleh buat, boleh tak minta? Tak boleh minta. Kereta kita mati, jadi tak dah hidup. Wah, ni dah hidup. Wah, ni pakcik, oh dah hidup. Pelak kata baru lagi, pelak tahun 2003 beli pelak hari tu. Oh, 2003 tak pun. Jadi kita nak minta tolong orang talak tu boleh tak? Boleh lah. Pasal makhluk ni dia boleh tolak kereta. Tak syirik gitu, minta tolong gitu. Yang syirik ni kita minta tolong yang makhluk tak ada kepandaian. Makhluk tidak ada, maknanya kebolehan, tak ada kebenaran ataupun kuasa. Seperti minta sembuh. Doktor, minta lah bagi sembuh mula anak kita. Tak boleh minta gitu. Siang kita minta lah bagi panjang hayat sikit. Anak kita ni mau dia lagi baru 9 tahun, sakit, dia minta lah doktor tolong buatlah we jadi hidup. La ilaha illallah. Nak buat gua ni doktor mati. Faham? Ada kubur doktor? Ada kubur? Kajian jumpa? Doktor ada kubur? Dah doktor mati tak? Mati juga. Messi mati, Menteri Kesihatan mati. Jadi ada benda yang kita boleh minta tolong dengan manusia, ada benda yang kita hanya minta tolong dengan Allah. Cuma jangan kita tinggal minta tolong dengan Allah. Sebab tu jugalah kita ni disyariatkan, diwajibkan baca surah Fatihah dalam semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada kamu dan hanya akan dikau kami minta tolong. Bukan maksud ayat ni kita tak boleh minta tolong dengan manusia, dengan makhluk boleh. Tapi ingat, makhluk tidak boleh menjayakan apa juga kehendak kita. Allah belaka-laka. Allah belaka-laka inilah yang disimpulkan dalam la ilaha illallah, yang kita nafi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana tak ada. Tiada Tuhan yang boleh menolong kita sebenar-benar tolong. Tiada Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit. Tiada Tuhan yang boleh menyelamatkan nyawa. Tiada Tuhan yang boleh beri rezeki. Segala-galanya tak ada belaka. Satu saja Tuhan, namanya Allah. Tahu mana? Datang para nabi, para rasul, beritahu pada kita Tuhan kita adalah Allah. Maka tak ada lagi selain Allah orang boleh tolong kita dengan tolong yang hakiki. Maksudnya bila tolong, jaya. Batu kita ni hanya berkata insya-Allah. Tolonglah tengok anak saya ni begini, tolonglah. Jawab insya-Allah. Benda insya-Allah. Insya-Allah ni maknanya kalau Allah kehendak, berjayalah saya tolong. Kalau Tuhan tak kehendak, tak berjaya. Biar faham molek insya-Allah. Bukan makna insya-Allah tu tak apa saya tolong. Tolong dah anak saya ni, doktor, insya-Allah. Dalam hati dia insya-Allah tu makna tak apa saya tolong. Tu salah. Insya-Allah makna kalau Tuhan izin berlaku. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tu insya-Allah. Nah, kalau Tuhan izin, kalau Tuhan dah izin, tu saya tadi doktor pun mati. Mak doktor pun mati. Ayah doktor pun mati. Tak usah kata attendant hospital. Nak doktor pakar, mak dia mati tak? Mati dia tak boleh. Dia hanya boleh berusaha. Waktu minta tolong dengan Allah dulu. Wa iyyaka nasta'in. Esok nak pergi klinik malam ni, ya Allah sembuhkan penyakit aku. Kerana mu yang menurunkan penyakit, mu juga yang beri sembuh. Esok aku nak jumpa dengan makhluk. Maka siapa kita kat doktor, kita faham dia makhluk saja, tak boleh beri sembuh kita. Tapi kita berjalan atas sunnah Nabi ajar kita tadawau, berubat. Dia berubat. Tapi ingat, bukan makhluk yang menyembuh, Allah yang beri sembuh.
Maka bila tak baik pun kita telah tawakal pada Allah, maka orang yang tawakal balahnya syurga. Walau 60 tahun berobat tak baik, tapi dia tawakal pada Allah, pahala tawakal dia melayakkan diri dia masuk dalam syurga Allah. Sebab itulah kita tengok kaki orang yang masuk syurga. Orang sakit jatuh masuk syurga, orang kaki kecok masuk syurga, orang ada kudis masuk syurga, masuk syurga juga. Orang ada kurat masuk syurga. Yang tak masuk syurga nyakit dalaman, nyakit tidak kerana Allah, tidak takut ke Tuhan. Nah, dosa banyak, tak takut. Tu masuk. Sebab penyakit luar tidak ada masuk neraka. Guana ramai agak beratur nak masuk neraka, dia padang mahsyar ramanya malaikat kata dosa benda ni. Kami dulu ni kecil mani. Kecil mani tak ada masuk neraka. Dan ni ramai agak nak masuk neraka ni sebab apa? Lemah jantung. Tak ada. Nah, kalau kita berasa nak berobat, berobat. Tak mau berobat, tak apa. Tak haram pun tak berobat. Jangan nyusah ke orang sudah. Tapi hak bagian dalam wajib kena basuh, kena berobat, kena buat pembedahan. Nah, dan Rasulullah kita baca dah cerita, malaikat mari belah dada, buat keluar hati bersih. Betul tak? Dah kita ada tak itu? Kita tanya mak kita, mak masa kita cek ada malaikat belah dada? Ada tak? Tak ada. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nak bertuah dan beruntung kalau kita basuh jantung kita, dan rugilah orang yang membiarkan jantung dia dalam kekotoran. Maksudnya bertaubatlah kepada Allah, biar hati kita bersih, buanglah segala sifat mazmumah. Kamu tak macam Rasulullah ada pembedahan masa kecil. Allah perintah malaikat mari belah. Kata satu riwayat 2 kali belah dada Rasulullah. Kita tak ada orang belah, kita sendiri kita belah, kena basuh dengan Quran dan hadis. Maka ulama pun cari ayat-ayat hadis-hadis berkenaan dengan bersih hati. Dia buatlah kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab adab yang baik. Itulah obat-obat yang patut. Tapi kena telang obat. Jangan baca saja di botol, balik tak telang. Macam orang pergi hospital kok, doktor bagi dia nak 15 supik. Supik tahu tak sini supik? Bag plastik. Kita tak apa pandai kok Kuala Lumpur ni. Nampak? Dia supik. Nampak? Supik. Orang putih panggil sapai. Nampak? Supik. Doktor bagi 15 bekas. Dia pun balik baca je. Pagi sebelum makan 8 biji. Tengah hari lepas makan 8 biji. Malam sambil makan sambil telang obat 8 biji. Tapi tak telang, dia pun sipang. Esok baca pula 8 biji lepas makan, 8 biji sambil makan. Lama mana baca? 8 tahun dah baca. Dia tak jadi apa kok orang pakcik. Dia pakcik makan sana, tak akan pakcik baca. Maka kita jangan tunggu malaikat mari belah dada, kita belah sendiri. Ya itulah, bersihkanlah. Dosa ni banyak dosa ni, banyak dosa. Tak usah bimbang lah. Pintu keampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Dah langit luas dah. Langit luas dah, luas mulai enggak malam ni. Tubik luar tengok langit. Faham? Katanya pakar-pakar kaji langit, kita tengok di siang hari atau malam, tak nampak langit. Langit mana? Langit pertama. Apa tak nampak? Tinggi sangat langit pertama. Dan yang kita tengok gelap gelap tu malam, bukan langit. Dan siang nampak biru, tu dera. Faham? Jangan suka. Mak ni pakar-pakar sains kata, tingginya langit yang pertama kita tengok tak nampak. Dah tu bertukar-tukar, kala tu bukan langit, tak nampak tinggi lagi. Langit dia ada 7 sab'a samawat, kata dalam Quran 7 keping. Langit yang pertama kita tengok tak nampak, ambil teropong pun tak nampak. Bukan tak ada, tinggi sangat, jauh sangat. Itulah hebatnya. Langit ni macam kita tengok air kolam kau. Dia sewa hotel. Rombongan dari Terengganu.
JKK bawa tidur di hotel 18 tekak. Nak kolam renang, swimming pool tekak 3. Dia pun buka jengok kot tikak. Oh, biru air kolam. Nak turun belaka nak pergi tengok. Nak cebok bola plastik nak bawa balik kampung. Pasal apa? Pasal air biru comel. Betul tak? Pasal tengok daripada atas tekak 18. Dia pergi balik, turun ramai-ramai, pergi cebok bola supik putih. Tu warna gitu. Tengok ke atas pula. Nak turun pergi cebok bola dalam supik putih. Naik ke atas mula, tengok biru. Lepas tu apa? Dah tengok biru molek, nak buat balik Terengganu. Nak buat gol ni gitu. Payah dia dah mu tengok biru ke atas, mu ambil cebok ke atas. Dak jadi juga dia putih juga. Itu bukan warna biasa. Maka kita tengok biru ke hijau ke merah ke biasang pada langit, bukan langit yang pertama. Dah kalau 7 lapis langit, Allahu Rabbi, maka pintu keampunan Allah lebih luas. Nampak? Tak usah bimbang lah dosa kita masa lepas. Nak Allah dak heran, Allah heran. Apa kita tak mau kata astagfirullah? Nak katalah astagfirullah. Bila kita minta ampun, Allah sayang sangat ke kita walaupun kita jahat. Sebab bila kita minta ampun, bermakna kita akui Allah ini Maha Pengampun. Nak maka salah dan silap kita gitulah, duduk saja astagfirullah, 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 astagfirullah. Di mana saja. Fazkurullaha qiyama wa qu'uda. Bacalah, akan sebutlah akan nama Tuhanmu. Mu duduk berdiri ke, mu duduk ke, di mana saja sebutlah. Sama ada astagfirullah atau subhanallah dan seumpama. Kalimah-kalimah inilah menyebabkan Allah sayang kepada kita. Kerana yang paling kita sayang dua, Allah dan Rasul. Orang lain sayang juga, pakak, kereta, bini, tapi paling kita sayang Allah dan Rasul. Walaupun kita ni bukan ahli masjid, duduk rokeh je, kaki-kaki main gitar je, tapi dalam hati paling sayang Allah dan Rasul. Biar ada benda-benda gitu. Faham? Bukan pergi sangat masjid, sebulan sekali pergi masjid, lara sangat, tapi sayang Allah, sayang Rasul, biar mengatasi daripada hak lain. Kerana keampunan Allah begitu luas. Maka kita nak Allah ampun tak kita? Naklah. Maka minta pada Allah. Siapa tak minta, Allah marah. Fas'alillah, minta kepada Allah. Nampak? Wa man lam yas'alillah, siapa tak minta Allah, yaghdab alai, Allah marah kepada dia. Itu murahnya Allah dan sukanya Allah memberi maaf. Jadi ingat, daripada natijah pengajian kita malam ini sedikit, segala-galanya biarkannya Allah. Dah lepas-lepas kita riak, kita dan sebagainya, tak, janganlah kita berputus asa. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Hak lepas-lepas tolonglah jangan ambil kira. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Faham tak? Wahai Tuhan kami, janganlah seksa kami, janganlah balas kami dengan susah dan sakit bila-bila. Apa yang kami lala dulu-dulu, apa yang kami tersalah, dulu kami bodoh, dulu kami jahil, dulu kami tak reti bahasa, dulu kami tak tahu kehala. Tolonglah jangan ambil balas. Kerana kalau Allah ambil kira hak salah kita dulu, balik awal lah kita. Betul tak? Siapa sini yang dia tak ada buat salah sikit pun, cik bangun nak tengok? Nampak? Tak ada. Jahat belaka kita duduk dalam masjid ni. Tanda kita mari ni kerana kita jahat ni. Kita berasa kita jahat dengan Allah. Kita mari duduk rumah Allah, mudah-mudahan Allah terima kita. Dan kita harap memang Allah terima kita. Batu jaga baik, jangan riak, jangan kerana lain. Allah rasa kita mengkecilkan Allah bila kita tujuan kerana orang lain. Bila puasa sunat, main kedai kopi. Faham? Mak, minum air, roti canai. Tak apa, saya puasa Senin Khamis. Tak payah khabar lah. Kata tak apa, silakan. Dah. Yang khabar mu puasa tu apa pula? Asal puasa pergi kedai kopi. Dah puasa, bak pergi kedai kopi. Lepak sejik atau duduk jabat, atau duduk di rumah ni, Facebook.
Asal puasa sunat pergi kedai restoran jalan kampung. Nak khabar dia ni puasa sunat. Tak. Haji, minum air Haji. Saya bayar. Insya-Allah, insya-Allah. Ana puasa sunat. Sini kami. Tak pernah tinggal. Masuk buka syaitan. Kalau tujuannya nak dapat kepujian, maka itulah riak namanya. Bila riak, wailul lil musallin. Faham? Celakalah orang-orang yang semayang yang mereka ini yura'un. Nah, menunjuk-nunjuk. Maka qiyah dengan semayang segala ibadat lain. Nah, orang dulu-dulu dia puasa, orang panggil kenduri, dia pergi pasal hadir kenduri wajib. Kalau tak ada keuzuran, tapi tak wajib makan. Faham? Dengar molek, dalam bab kenduri, kalau kita ni puasa wajib hadir tak? Kalau orang panggil kenduri wajib hadir, kata ulama. Faham? Sebab kehadiran tu saja melepaskan tuntutan wajib. Makan tidak disyaratkan. Kita mari kat rumah orang kenduri, kita tak makan, dikira telah hadir walimah. Selesai masalah. Nak? Sila makan, kita pun duduk ramai-ramai tak makan pasal kita puasa. Nak orang makan pun nasi, kita pun depan tak apalah. Nak kaji saya bos sendiri, tak boleh kata gitu. Nak? Boleh? Orang makan. Kita buat cakap sembang gini, oh sedap kok lauk ni, oh lama kita tak makan lauk ni. Padahal kita puasa. Orang dulu-dulu dia berlaku macam dia tak puasa. Nak? Bila orang tahu dia puasa, tak seronok lah. Takut datang riak, takut dia berasa lebih. Tengok hebat. Ambil wuduk, Allah, tak ada air slow, takut jatuh atas papan latar. Takut orang dengar dia ambil wuduk tengah malam, dia orang kata dia tahajud, bimbang dia. Nak, maka dia ambil wuduk slow malam, takut orang dengar. Nak, kita kalau tahajud, esok cerita di Jabat. Oh, semalam polis trafik kejar motor rempit dalam kampung saya, Allah, bising bangun sekali. Pukul 4 pagi saya tengah tahajud. Bijak mainan syaitan. Bijak dia main. Kita bodoh makanan dia. Nak, kawan dia tengok, bagus mu tahajud. Saya biasa dalam 40 rakaat semalaman. Ramai yang kena penyakit ni, dia tak sedar. Amalan dia habis. Kana haba'an mansura, jadilah amalannya debu yang berterbangan. Ada benda terbang terus. Kalau lekat di gelas boleh tahan. Nampak? Suci dalam debu baru. Nah, ni terbang terus debu dia. Debu tu amalan dia buat apa? Saniah. Suka nak beritahu pada orang dan dapat kepujian. Dah bayar. Orang puji, alhamdulillah. Milik Allah segala puji. Sebaik-baiknya kita sembunyi, melainkan kita zahirkan amalan kita, tujuan supaya orang ingat balik pada amalan ini dan orang ikut, maka kita dapat pahala. Ad-dalul 'alal khair kafa'ili. Nabi kata orang yang menunjuk pada benda yang baik sama seperti berbuat juga. Dan tajuk seterusnya tauhid asma' was sifat, wallahu a'lam. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma sabilillah sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengurusi majlis tadi. Bila ramai, maka hiduplah rumah Allah. Lebih ramai, lebih baik. Sekurang-kurangnya mengkafarahkan majlis-majlis maksiat di sekeliling kita. Selama mana ramai lagi rumah-rumah Allah dipenuhi manusia-manusia yang cinta pada Allah, maka selagi itulah tidak turun bala besar daripada langit. Tetapi bila maknanya tepat majlis maksiat tu ramai, masjid mula tak ramai, kita bimbang, doa-doa kita sudah mula tidak diterima.
Alhamdulillah, bukan kita nak pada kuantiti ramai sebenarnya, tapi dengan ramai inilah jadi hidup, jadi makmur, disebut nama Allah, disolat berjemaah beramai-ramai. Ini sebenarnya perisai yang menahan turun bala Allah daripada langit. Kerana bumi kita sekarang penuh dengan maksiat yang bermaharajalela. Jadi kita nampak syukur Allah pilih kita duduk di dalam masjid rumah Allah, masjid negeri malam ini, untuk mengkafarahkan dosa-dosa sanak saudara kita di sekeliling-keliling kita. Itulah rahmatnya menjadi umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Selama mana kita penuhkan rumah-rumah Allah, maka Allah tahan bala-bala daripada Allah sebagai bala yang sangat besar. Baik, beri derma, tak wajib, sunat saja. Hukum beri derma sunat, bukan wajib. Melainkan dia ada nazar. Malam ni kalau kemari Masjid Negeri, aku menazar aku nak derma 20 sen, maka